Hanya 33% pelan anti-rasuah nasional tercapai, ia sesuatu yang memalukan. Tempoh pelaksanaan Pelan Anti-Rasuah Nasional atau NACP 2019-2023 akan berakhir tidak lama lagi. Namun, kemungkinan besar ia tidak tercapai dalam masa ditetapkan kerana setakat ini pun hanya 37 atau kira-kira 33% daripada 111 inisiatif berjaya diselesaikan. Hampir 70% atau 74 inisiatif lagi masih dikategorikan dalam tindakan walaupun tarikh akhir pelan untuk memastikan Malaysia menjadi sebuah negara bebas rasuah dan berintegriti tinggi semakin hampir. Ia dapat dilihat daripada laporan kemajuan NACP 2019-2023 yang boleh diakses baru-baru ini. Untuk rekod NACP 2019-2023 dilancarkan oleh Perdana Menteri di zaman pentadbiran Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2019. Menurut laman rasmi NACP, idea asal pelan ini tercetus semasa pilihan raya umum ke-14 di mana Pakatan Harapan memberikan penekanan kepada usaha untuk memastikan Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang berintegriti dan bukan negara rasuah. Usai pilihan raya umum ke-14, Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh pada 8 Jun 2018 telah memutuskan bahawa satu pelan anti rasuah yang menyeluruh perlu dirangka dengan segera untuk menangani isu berkaitan rasuah di negara ini. Maka terhasillah Pelan Anti Rasuah Nasional NACP sebagai dokumen utama kerajaan Malaysia yang menggariskan tindakan menyeluruh dan bersepadu dalam memerangi rasuah. Pelan ini akan menjadi pelan pertama seumpamanya yang merangkumkan isu tadbir urus, integriti dan anti rasuah dalam suatu kerangka bersepadu. Visi NACP adalah untuk mewujudkan negara bebas rasuah melalui penetapan 3 matlamat khusus iaitu kebertanggungjawaban dan kredibiliti kehakiman, pendakwaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang, penyampaian perkhidmatan awam yang cekap dan responsif dan integriti dalam perniagaan. NACP menggariskan wawasan jangka panjang tindakan anti rasuah ke arah negara bebas rasuah menerusi 115 inisiatif untuk dilaksanakan. Melalui 6 strateginya, NACP akan memastikan usaha pembanterasan rasuah diperkemas di kalangan aktor politik, entiti korporat, agensi penguatkuasaan dan pihak yang berkepentingan. Para pemegang taruh dijangka membangunkan NACP dalam menangani isu integriti, tadbir urus dan anti rasuah di organisasi masing-masing. Setelah dikaji semula, ia diturunkan kepada 111 inisiatif. Pada tahun pertama, NACP berjaya menyelesaikan 29 inisiatif. Namun, pencapaiannya terencat pada tahun berikutnya iaitu sepanjang tahun 2020 dan 2021. Amat jelas, kerencatan itu berpunca daripada berlakunya pertukaran kepimpinan kerajaan sebanyak 2 kali sejak peristiwa Langkah Sheraton pada tahun 2020. Antara dua contoh yang amat jelas ialah isu ahli perniagaan Nicky Liao Sun Hee yang berjaya lolos di hadapan mata penguatkuasa. Ketua Polis Negara ketika itu Tan Sri Abdul Hamid Bado mendedahkan selama 34 pegawai dan anggota penguatkuasa terlibat sebagai ahli geng Nicky. Hasil yang diperolehi daripada soal siasat awal, pihak polis telah mengenal pasti penglibatan pegawai dan anggota agensi penguatkuasa dan beberapa VVIP kenamaan yang bersekongkol bersama geng Nicky, tegasnya. Sehingga hari ini, identiti VVIP kenamaan itu masih tersembunyi. Kita hanya ada setahun sahaja lagi. Kesan kelembapan kita memerangi rasuah sudah diketahui menerusi persepsi Badan Antarabangsa Transparency International. Malaysia jatuh 5 anak tangga tahun lepas kepada 62 berbanding di tangga 57 pada tahun 2020 dalam ukuran indeks persepsi rasuah di 180 negara dalam kajian badan itu. Menurut ukuran skor pula, Malaysia juga turun kepada 48 berbanding 51 pada tahun 2020 ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan kedudukan global Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Tahunan Transparency International 2019 CPI 2019. Negara ini berada di tangga ke-51 dengan skor 53. Jelas NACP lembab kerana kerajaan tebuk atap 1.0 dan 2.0 tidak dilihat komited untuk menangani isu rasuah. Rakyat tidak mahu mendengar alasan itu dan ini, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.